Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Fifi ingin membuat mengenai sedikit liputan mengenai skuter elektrik yang terhangat sejak kebelakangan ini. Apa itu skuter elektrik? Skuter ini mempunyai perbezaan dengan skuter biasa. Skuter ini memiliki mesin yang mungkin boleh dipacu untuk mencapai kecepatan hingga 30 km sejam. Ukurannya lebih besar dan mempunyai reka bentuk dari lampu, tempat duduk, rem dan lain-lain. Malah, skuter ini telah menjadi pilihan dalam masyarakat kita yang boleh bergerak ke mana saja. Dengan menggunakan skuter ini, kita juga dapat mengelak sesakan lalu lintas sepanjang masa. Stop it. Get some help. Video yang kita lihat sebentar tadi terdapat pelbagai pengajaran yang boleh kita perolehi. Antaranya, janganlah kita memandu atau menggunakan kenderaan elektrik dengan laju. Sebagai contoh, seperti yang dalam video tadi, kita akan menyebabkan kemalangan jalan raya. Oleh itu, pihak-pihak berkuasa perlulah mengambil inisiatif ataupun mengambil tindakan terhadap penunggang atau pengguna basikal elektrik yang menggunakan basikal tersebut dengan menggunakan had laju yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu laju dan tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Yang seterusnya, pemandu ataupun pengguna jalan raya perlulah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, seperti tidak dibenarkan menggunakan handphone atau telefon bimbit semasa menggunakan kenderaan seperti kereta ataupun kenderaan basikal elektrik. Yang seterusnya, inisiatif yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk menangani masalah-masalah seperti ini adalah dengan mengadakan kempen kesedaran keselamatan jalan raya ataupun meningkatkan kadar saman terhadap pengguna jalan raya yang tidak mengikut peraturan atau etika yang telah ditetapkan.
Okey, seterusnya saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang kebaikan dan keburukan terhadap memandu kenderaan elektrik pada masa sekarang. So, kebaikan yang pertama kita boleh simpulkan adalah mesra alam sekitar. Sebab kita tahu pemanduan electric vehicle ni maksudnya kita melewati perjalanan tu tanpa asap. So, dengan impak pemanasan global sekarang yang semakin meningkat, so pemanduan era baharu memainkan peranan penting dalam membantu mewujudkan persekitaran itu lebih baik buat generasi yang akan datang, dan ia juga dapat mengurangkan kadar pencemaran daripada kenderaan. Selain itu juga, pemanduan electric vehicle ataupun kenderaan elektrik yang senyap juga tidak menghasilkan pencemaran bunyi terhadap sekeliling. So, kebaikan yang kedua adalah penjimatan kos bahan api, sebab kita tahu kos operasi electric vehicle tu lebih murah jika dibandingkan dengan enjin yang dijana dengan bahan api fosil. So, kos per kilometer untuk memandu sebuah electric vehicle adalah jauh lebih rendah manakala bateri mudah dicas di rumah. So, kebanyakan bangunan korporat dan pusat membeli belah juga menawarkan khidmat cas secara percuma. So, untuk kebaikan yang ketiga adalah ideal untuk pemanduan urban, seperti berhenti dan bergerak ialah corak tipikal dan norma pemanduan di kawasan bandar. Kereta yang menggunakan enjin bahan api ni lebih efisien dekat lebuh raya, tetapi kereta elektrik ni dia cemerlang dekat bandar. Sebab apa? Jika anda tinggal di kawasan bandar, memiliki kereta elektrik tu memang berbaloi dan munasabah untuk masa sekarang. So, seterusnya saya akan ceritakan tentang keburukan memandu electric vehicle. Yang pertama, limitasi infrastruktur stesen pengecas. So, antara kelemahan memandu electric vehicle ni dengan keupayaan untuk mengecas kereta di kawasan luar bandar ataupun pendalaman. So, perjalanan jauh tu adalah antara cabaran yang perlu ditempuhi untuk pemandu-pemandu electric vehicle lah. So, mereka tu kena merancang perjalanan tu dengan baik, sebab biasanya kawasan-kawasan terpencil ni berkemungkinan lah untuk ada stesen pengecas berbanding kawasan-kawasan bandar. So, dengan kekurangan kawasan mengecas ni, untuk mengecas bateri electric vehicle tu sedikit sebanyak dapat merisaukan bakal pemilik electric vehicle tu sendiri, dan ia boleh menyebabkan stres. So, yang kedua, keburukan electric vehicle ni adalah jarak tidak konsisten. So, kita tahu setiap electric vehicle ni dia mempunyai anggaran jarak pemanduan yang ditetapkan pengeluar dan kerajaan. Namun angka tu sukar untuk dicapai dalam kondisi pemanduan sebenar. So, jarak rasmi bagi anggaran tersebut dicapai melalui kepakaran dan kesabaran pemandu yang pada persekitaran yang sempurna. Sama juga ia tidak menggambarkan apa yang dialami pemandu sebenar selepas memiliki electric vehicle ataupun kenderaan elektrik itu sendiri. So, yang terakhir untuk keburukan yang saya akan cerita adalah tentang harga pemilikan tinggi. So, kita tahu kenderaan elektrik ni dia masih berharga premium berbanding dengan kereta-kereta lain yang menggunakan enjin pembakaran dalaman. Walau bagaimanapun, terdapat promosi rebat dan diskaun yang diberikan oleh kerajaan kepada pembeli dengan harga asas electric vehicle kekal tinggi dan mungkin tidak mampu dibayar pembeli biasa yang masih mementingkan aspek praktikal ataupun tujuan penggunaan dan bajet pembelian sesebuah kereta. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.